You ready? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita bersama dalam sesi buat bicara. Kita akan berbual-bual dengan penulis baru. Ini buku pertama, betul? Okey, sebelum tu saya nak menjemput para pengunjung Pesta Buku atau Festival Buku Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 2024 yang baru hadir, baru menjejakkan kaki masuk ke Dewan Pameran untuk memenuhi ruangan hadapan pentas, sebab kita masih lagi ada kerusi yang menunggu anda untuk duduki. Sebab sesi kali ini akan penuh input dan saya janji sejurus lepas habis dan tamat sesi pentas ni akan banyak informasi yang anda boleh dapati sepanjang kami berbicara di atas pentas ini. Jadi yang mana yang baru sampai, saya nampak masih lagi ada, boleh penuhkan ruangan hadapan pentas. Terima kasih. Okay. Sebenarnya saya dengan penulis ni kalau berbual kita takut macam borak kawan-kawan, sebab saya sangat mengenali beliau bermula daripada sebagai seorang rakan intern. Kita bermula intern daripada zaman COVID. Kita batuk sama-sama kemudian kuarantin, hari bergili-gili, kemudian mengenali beliau sebagai seorang rakan pembaca. Kita menghadiri pameran buku, aktiviti bersama membaca buku. Jadi hari ini di atas pentas beliau merupakan penulis. Dah upgrade daripada pembaca, sekarang beliau merupakan seorang penulis. Jadi kita akan berbual dengan orang yang minat membaca, seterusnya menjadikan minat sebagai kerjaya. Jadi izinkan saya untuk mengenalkan diri penulis kita pada hari ini. Nama penuh beliau merupakan Nur Hidayah binti Kasim, lebih dikenali sebagai Hidayah Kasim, tapi sering dipanggil Dayah. Okay. Beliau merupakan seorang graduan daripada Universiti Utara Malaysia yang mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda, minor dalam pengurusan risiko. Dan semasa di universiti, di fakulti, beliau merupakan seorang pelajar yang aktif berpersatuan dan pernah menyandang jawatan presiden dalam fakulti yang beliau hadiri. Jadi mesti ada skill-skill leadership dan ke atas ni kan. Boleh kongsikan dengan sister-sister UIA, dia junior-junior kita ni. Nanti kita minta correct tips daripada penulis, okay? Selain daripada itu, Hidayah merupakan seorang pembaca yang saya kenali semasa Pesta Buku. Beliau sangat aktif membuat resensi buku, menghadiri booth dan membuat booth shout out, kita panggil booth tour. Dan kalau mengikuti media sosial beliau, memang beliau banyak sangat kongsikan perjalanan sebagai seorang pembaca. Dan saya sendiri sangat bila kita tengok media sosial Sarang Buku ni, kita akan rasa macam bila dia ada masa nak baca, pada masa yang sama nak menjual lagi, pada masa yang sama nak menulis lagi. Jadi beliau merupakan seorang insan yang luar biasa. Boleh tak berikan tepukan dulu? Jadi kita nak juga berikan sedikit insight tentang apa aktiviti yang Hidayah sedang lakukan sekarang. Hidayah nak kongsi atau Hidayah nak saya kongsikan? Saya kongsikan, okey. Sekarang beliau menguruskan perniagaan bersama dengan keluarga, dan pada masa yang sama juga beliau sangat aktif melibatkan diri dalam aktiviti tadabbur Al-Quran, menyiapkan nota-nota untuk buku yang akan terbit nanti. Maksudnya sedang mengusahakan buku kedua lah. Ya, insyaAllah buku kedua tahun hadapan, kita akan announce nanti lah. Nampak tak? Ada vision tak? Macam tu lah yang kita mahukan kan? Bangga tau saya. Kenal daripada membaca, sekarang dah jadi penulis. Okey. Jadi kita akan masuk ke sesi soal jawab. Jadi kita akan bertanyakan beberapa soalan kepada Cik Puan Hidayah. Dan untuk sisters and brothers, para hadirin pengunjung, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, nanti di penghujung kita akan buka ruang untuk bertanya soalan kepada penulis. Okey?
Okey, Dayana bersedia? Okey. Soalan kita hari ni dia tak banyak sangat tapi tak sikit sangat. Kalau tersyungak bagi tahu ya. Okey, soalan pertama saya dan saya yakin pengunjung pun ada penasaran yang tinggi untuk mengetahui kenapa daripada seorang pembaca seterusnya menjadi penulis. Adakah apa-apa peristiwa atau pencetus yang menjadi triggering point atau you punya turning point? I nak start menulis lah. Cuba kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Puan Moderator kita, juga kepada barisan bersetia komiti kita pada pagi ini, dan yang paling penting yang sudi hadir pada pagi ini pada pagi Sabtu meluangkan masa weekend anda untuk datang ke program ini untuk di IIUM Book Fest. Tak lupa juga kepada program IIUM Book Fest secara keseluruhannya kerana telah memberikan saya peluang untuk ada di stage pada pagi ini. Tepukan sikit untuk barisan komiti kita. Kita kena up dulu diorang, nanti diorang tak up kita. Okey, jadi kalau menjawab soalan Puan Moderator kita kan, apa yang menjadi pencetus kepada penulisan, sebenarnya saya bermula dengan terlalu banyak benda dalam fikiran. Terlalu banyak benda dalam fikiran yang saya rasa sangat penuh dan saya perlu tulis untuk saya tidur dengan tenang. So mulanya macam tu lah, terlalu serabut kan, macam-macam benda, macam-macam soal topik. Kalau macam dalam filing tu yang masih terabut lah orang kata kan. Tapi saya cuba tuliskan sikit-sikit. Lepas tu bila saya tengok macam banyak pula dah tulis. Lepas tu macam boleh susun jadikan satu tema yang sama, iaitu mengubat luka itu pedih lah, yang saya pilih untuk mula dengan menulis konsep ini. Mengubat luka itu pedih kerana puncanya saya hadiri kursus daripada Profesor Dr. Mohaya, yang mana beliau menceritakan tentang luka batin, macam mana nak rawat luka batin, dan orang sekarang panggil healing lah kan. Jadi healing ni kalau kita tengok di social media, ramai yang healing dengan cara melancong, dengan cara hiking, semua tu. Saya rasa itu lebih kepada membalut luka, bukannya mengubat luka tu. Kalau contoh kita luka di jari kan, apa yang kita buat? Kita akan letak ubat ataupun letak antiseptik untuk berhentikan pendarahan at least. Tapi kalaulah kita luka, lepas tu kita balut je, lepas tu tak lama kemudian darah tu akan mengalir lagi. Lepas tu nanti kita balut lagi sampai tebal tangan kita macam Doraemon dia jadinya nanti. Lepas tu sebab anak buah saya tengah suka tengok Doraemon, jadi saya teringat Doraemon je sekarang. Lepas tu jadi bila dia dah masih berdarah, sebab apa? Sebab luka yang asal tu, punca akar tu masih membisa. Bukan otai je masih berbisa, tapi punca luka tu masih berbisa. Dan kita tak bagi attention kepada luka tu, tapi kita distract diri kita dengan aktiviti macam hiking tu semua tu. Saya tak kata melancong tu salah, I love to travel myself, tapi kita tak boleh jadikan dia terlalu keras. Sebab bila kita terlalu distract diri kita akan rasa tak cukup. Kita akan sikit-sikit nak healing, sikit-sikit ambil cuti, ataupun sikit-sikit content class nak pergi healing. Macam tu kan, logik tau zaman sekarang. Tapi kita cuba untuk, orang kata kalau kita tak ubati luka tu, kita akan jadi distracted lah. Kita akan rasa aktiviti tu yang sebenarnya buat kita healing, tapi sebenarnya aktiviti tu akan menambah stres. Sebab apa? Bila kita tak cukup, kita rasa obses. Bila obses, dia akan muncul stres selepasnya. Contoh macam kalau kita pergi hiking, nak pergi hiking kita beli kasut hiking, nak pergi hiking nak kena pergi prepare mentally, physically. Benda tu sihat, tapi tak boleh terlampau, nanti kita akan jadi obses. Macam itulah maksudnya. Jadi kalau kita cuba ambil sedikit daripada apa yang saya belajar daripada Profesor Dr. Mohaya, kita boleh, itulah yang saya masukkan dalam buku ni untuk sama-sama kita cuba amalkan. Semoga ada luka yang berubah, insyaAllah.
Wow, saya tertarik dengan satu bahagian yang Cik Puan Hidayah kongsikan, iaitu kita healing ni sebenarnya kita nak merawat luka, tapi tak sedar yang sebenarnya kita ni hanya membalut luka. Sikit-sikit nak pergi healing. Bila pergi healing orang cakap apa? Duit keluar, stres pula, obses pula. Jadi cara yang sebenar untuk healing tu adalah dengan merawat punca luka. Tak adalah luka lama berdarah kembali kan. Okey, jadi saya memang bila dikatakan oleh Profesor Dr. Muhaya, maka itu adalah satu insight yang baru yang perlu kita titik beratkan lah. Sebagai seorang manusia biasa, kita kadang-kadang pergi kerja rasa open night, kita nak pergi healing. Tapi sampai bila nak healing? Bukan boleh setiap kali orang panggil bahasa sekarang, setiap kali kau koyak aja kau nak pergi healing, setiap kali kau koyak aja nak pergi healing. Poket pun koyak, kan? Aktiviti healing kalau kita tengok kawan-kawan di media sosial khususnya, aktiviti healing mereka bukan mahal ya, bukan murah. Healing pilates, ya Allah, saya survey kelas pilates dengan cara Puan Salim nak kurus kan. Bertanya harga pilates, tak apalah, ni healing ke stres kan. Tengok memang mahal. Aktiviti hiking bukan murah. Lama-lama dia membawa kepada satu situasi jadi stres. Elok nak healing bertambah pula. More damage than done. Betul. Okay, terima kasih untuk bagi kita satu pandangan baru. Kita perlu merawat luka terlebih dahulu, barulah kita dikatakan sedang healing yang sebenar. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok pada buku Mengubat Luka Itu Pedih, saya dah baca. Awak semua dah baca belum? Belum. Yang belum tu boleh bersedia untuk ke booth K20. Hari ini mereka tawarkan potongan harga sebanyak 10% bagi buku Mengubat Luka Itu Pedih dan berpeluang untuk menyertai giveaway cabutan bertuah. Buku dapat, harga jimat pun dapat, peluang untuk menang pun ada. Boleh berkunjung ke booth K20, betul? Okey. Dan saya dah baca buku Mengubat Luka Itu Pedih. Beberapa halaman awal ada berkongsi kisah. Saya rasa itu kisah benarlah daripada apa yang pernah Cik Puan Hidayah lalui, antaranya kehilangan ibu tercinta pada usia 15 tahun dan ada juga rentetan lagi kisah-kisah lain. Tapi saya nak bertanya lah dengan Cik Puan Hidayah, antara kisah yang Cik Puan Hidayah kongsikan, saya percaya semuanya ada satu tempat istimewa di hati. Tapi mungkin boleh kongsikan dengan pengunjung hari ini satu kisah yang betul-betul sampai bila-bila aku tak akan boleh lupa kejadian ini. InsyaAllah saya cuba jawab dengan muka macu, tak nak berair mata kat sini. Okey, jadi pada bahagian awal buku ini saya dikongsikan bahagian analogi healing. Maksudnya saya bagi satu analogi, sebenarnya ada 3 yang boleh dikaitkan dengan healing luka batin lah. Okey, jadi antara kisah yang paling terdekat dengan saya ialah kisah di mana analogi luka 50 sen. Kalau nak tahu 50 sen apa, boleh baca buku tu. Okey, dalam analogi tu saya ceritakan bahawa saya pernah kehilangan ibu tercinta pada usia 15 tahun. Waktu tu di bangku sekolah lagi. Dan sebenarnya itulah yang paling dekat dengan saya, di mana pada waktu tu pemergian tu secara mengejut, di mana semua orang dalam keluarga pun memang terkejut. Dan saya cuba untuk memahami apa sebenarnya hikmah di sebalik ini. Sebab saya sangat lost pada waktu tu kan, kita masih lagi ada PMR, zaman PMR ya. Cuba teka umur penulis. Zaman PMR ya. Lepas tu kita memang lost lah, memang tak ada belajar ke apa-apa ke. Tapi macam bila dah time goes by kan, kita take time untuk memahami benda ni. Bila dah masa ke semasa tu, baru saya nampak hikmah-hikmahnya. Dan barulah saya percaya dan yakin bahawa Allah ada berkata dalam Al-Quran kan, saya tak pasti ayat berapa dia kata. Allah kata boleh jadi kamu suka sesuatu tapi benda tu tak baik untuk kamu, dan boleh jadi kamu tak suka sesuatu tapi benda tu sebenarnya baik untuk kamu. Dan ada lagi satu ayat dalam surah Al-Baqarah di mana Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji kita melainkan di dalam kemampuan kita. Barulah saya yakin dan percaya bahawa benda tu
sebenarnya real. Dan sebab dulu saya tak percaya, saya rasa macam betul ke ada hikmah, ada ke ujian yang kita betul ke ujian ni semua kita boleh lalui. Adakah semua ujian kita boleh lalui? Sebenarnya boleh. Sebenarnya ada banyak hikmah di sebalik setiap ujian. Macam kita dekat sini semua kan, setiap daripada kita, tak kisahlah orang yang pamer kita ke ataupun pelanggan kita ataupun penonton kita, semua ada cerita masing-masing. Semua ada ujian yang Allah bagi special untuk kita. So setiap ujian tu saya nak serulah semua orang supaya yakin dan percaya bahawa semua ujian tu ada hikmahnya. Dan insyaAllah Allah tak akan pernah sia-siakan kita, insyaAllah. Allah, betul. Satu lagi ayat yang dikongsikan oleh Syed Puan Hidayah tadi, di mana mungkin sesuatu yang kita mahukan bukanlah sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu adalah satu bagi saya a strong quote to behold when you are healing. You kena yakin dulu yang mungkin apa yang kita nak, kita kejar, kita usahakan bukan yang terbaik kita, terbaik untuk kita dalam semua aspek. Akademik, mungkin kita rasa kita dah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan grade yang terbaik, tapi kita tidak ditakdirkan untuk mendapat grade yang terbaik. Sejurus habis pula pelajaran, habis belajar, kita merasakan kita layak untuk bekerja di syarikat ABC, tak ditakdirkan pula untuk dapat bekerja di situ, dan mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita. Itu adalah satu proses healing juga kan, berdamai dengan sesuatu yang bukan untuk kita. Saya pun ada baca buku daripada Iman Publication, tak ingat penulisnya, yang berdamai dengan ketidakpastian. Bila kita terlalu berharap, kita rasa macam aku layak tapi aku tak dapat, itu yang akan lead us to frustration, biggest frustration. So terima kasih juga untuk itu. Okey, berbalik pada kisah yang dikongsikan tadi, ada satu bahagian Cik Puan Hidayah kata, okey, akhirnya saya terima, saya boleh, saya yakin. Tapi mesti ada teknik atau proses ataupun cara untuk menerima kenyataan tu. Saya yakin tak mudah kan? Bukan hari ni kita bangun tidur, okey aku dah okey, aku dah terima dah apa yang jadi dekat aku. Mesti susah. Jadi boleh Cik Puan Hidayah kongsikan dengan rakan-rakan kita di hadapan pentas pada hari ini, bagaimana cara ataupun teknik untuk menerima takdir? Okey, kalau nak kata menerima takdir ni, kita ada macam-macam takdir, betul tak? Ada orang yang diuji dengan kehilangan, ada orang yang diuji dengan kedatangan. Maksudnya orang yang macam orang ni datang menguji hidup aku lah, macam tu agaknya. Ada orang diuji dengan sakit ataupun macam-macam lagi, ataupun menjaga keluarga yang sakit. Semua ujian tu adalah orang kata takdir lah, takdir yang kita terima. Dan kita sebenarnya pada awal tu kita kena duduk muhasabah diri selepas solat ke dan sebagainya, cuba untuk memahami bahawa okey, benda ni terjadi, cakap dengan diri sendiri, tak apa, cakap seorang-seorang tak apa dalam bilik kan, cakap seorang-seorang kata okey, benda ni jadi mesti ada hikmahnya, benda ni bila jadi mesti ada hikmahnya. Buat pernafasan, kalau tengok dalam bahagian teknik berdamai tu, kita ada teknik pernafasan 4, 7, 8. Okay, kalau boleh kita try nak sekejap. Kalau kita try, cuba kita duduk tegak-tegak, try. Tarik nafas 4 saat, 7 saat tahan, lepas tu hembus perlahan-lahan 8 saat. Okey, kita boleh 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, lepas tu tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, selalu buat 3 kali ke berapa kali sampai kita rasa tenang. Pada waktu tu kan, ada waktu-waktu yang kita rasa sangat panik, sangat nervous, sangat ini. Kita rasa macam terlalu banyak benda dalam fikiran ataupun dalam perasaan kita. Kita boleh try buat pernafasan tu setiap kali, dalam 3 kali macam itulah. Lepas tu ada another lagi tips yang kita boleh amalkan sebagai orang Islam. Kita letak tangan kanan kita di dada kita. Lepas tu kita bacakan surah Al-Fatihah 1 kali dan juga surah Al-Nashrah sebanyak 3 kali. Sebab dalam ayat surah Al-Nashrah tu kita ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Maksudnya setiap kesulitan itu didatangi dengan
kemudahan. Sebenarnya kalau kita tengok kelas tadabbur Ustaz Syahari, dia kata dalam ayat surah Asy-Syarr tu dia kata bersama kesulitan didatangi kemudahan. Maksudnya bukan selepas kesulitan, dia bersama kesulitan itu didatangi dengan kemudahan. Maksudnya Allah tu dah tahu dah, bila dia datangkan satu kesulitan, dia datangkan juga kemudahan. Kemudahan tu kadang-kadang lebih banyak daripada kesulitan tu. So itulah tips yang boleh dicubalah, insyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya kan kita selalu rasa macam aku kena susah dulu supaya senang kemudian. Sedangkan Allah dah janji datangnya bersama dengan kita kesusahan ada kemudahan. So insyaAllah kalau kita betul-betul faham, kita akan lebih tenang kan. Jadi kita sebenarnya healing ni adalah proses memahami kehendak hati lah, saya rasa. Betul? Sedar diri sendiri. Untuk proses bersedar diri, bukan sedar orang. Faham. Itulah yang dimaksudkan dengan healing kan, bermuhasabah. Betul. Jadi mungkin dengan teknik yang dikongsikan oleh Cik Puan Hidayah nanti, siapa yang selalu rasa panik, terutamanya untuk adik-adik kita di IIUM, kalau rasa macam alamak deadline is coming, ya Allah, stress kan. Saya rindulah perasaan tu, perasaan hantar assignment hari ni stay up tu kan. Boleh amalkan teknik tarik nafas dulu. Alhamdulillah dah lepas. Tarik nafas, kemudian baca doa banyak, insyaAllah. Okey, yakin susah ni sebenarnya dah ada, dah senang. Kita lebih tenang kan, sebab dia macam aku yakin tengah susah ni ada tu senang. Kalau tak sebelum ni kita rasa macam oh tak apa, aku susah sekarang, nanti aku senang. Tercari-cari senang tu bila, sedangkan sebenarnya dah dijanjikan ada. Kita macam tak perasan macam tu kan. Terima kasih untuk tips ataupun teknik berdamai dengan takdir tadi. Okey, tadi ada juga bahagian yang Cik Puan Hidayah, kalau kita ingat balik betul-betul siapa yang dengar perkongsian beliau, kedatangan juga merupakan satu ujian. Pernah tak macam bangun pagi hari ni, orang yang kita tak nak tiba-tiba message, mungkin grup yang grup assignment yang free rider kan, alamak dia WhatsApp aku pula gitu kan. Jadi kedatangan tu juga merupakan ujian. Saya tertarik dengan satu yang dikongsikan Cik Puan Hidayah tu. Jadi katakanlah kedatangan ni, saya pastilah kedatangan yang tidak menggembirakan ataupun kita panggil toxic. Jadi ada tak tips daripada Cik Puan Hidayah untuk kongsikan dengan kita pada hari ini, bagaimana nak menghadapi orang yang toksik ni dalam circle belajar dan nanti di alam pekerjaan, sebab kita akan sentiasa berjumpa dengan orang yang bagi kita negative vibes ni kan. So mungkin ada teknik ataupun cara tips nak berhadapan dengan orang-orang toksik ni. Okey, menarik soalan ni. Pasal orang toksik ni memang orang kata ramai lah dalam kehidupan kita, betul tak? Okey, tapi untuk menjawab soalan macam mana nak hadapi orang toksik, saya rasa kita boleh, saya nak bahagi dua situasi lah. Okey, situasi pertama situasi pertama di mana ini ayat orang yang meluah tu lah. Orang tu kata, saya rasa orang di dekat kelas ni toksik lah. Saya rasa orang dekat tempat kerja ni semua toksik. Saya rasa keluarga saya semua toksik, saya je okey. Semua orang saya rasa toksik, saya je saya rasa okey sikit lah daripada orang lain macam tu. Itu situasi pertama. Kalau situasi kedua, saya kata macam semua orang okey, cuma bos saya je. Bos saya ni toksik sikit. Macam tu kan. Contoh lah tu, contoh dia. Dapat ya dia senyum tu, maksudnya kena tu, terkena tu kat situ. Okey, jadi situasi kedua ni, contohlah situasi pertama tadi, dia rasa semua orang toksik kecuali dia. Everyone else is toxic but me. Itu sebenarnya kalau Prof Muhaya kata kena audit diri. Kena cek diri sendiri dulu, betul ke orang lain yang toksik ataupun kita. Betul ke orang lain yang toksik ataupun sebenarnya kita yang pandangan kita terlalu pesimis ataupun kita terlalu orang kata insecure dan trigger dengan orang. Okey, sebenarnya kita bukanlah kata kita insecure, kita pesimis tu salah. Sebenarnya kita sedang terluka. Sebenarnya kita yang pesimis, kita yang negatif ni sedang terluka. Sebab tu kita kena bagi attention dekat luka kita dan merawat, insyaAllah. Jadi situasi kedua pula yang mana betul-betul satu orang dalam kehidupan kita toksik,
saya boleh bagi macam dua step kot. Step pertama, ada tak pilihan untuk avoid orang tu? Kalau contoh, kalau kat tempat kerja kan, kita tak boleh nak avoid. Sebab kita kena bekerja juga, kita kena bekerjasama dengan dia. Kalau macam dalam group assignment, kita kena juga bekerjasama dengan dia untuk dapatkan kira mark kita kan. So kalau tak ada pilihan untuk avoid, kita ada satu term dipanggil selective ignorance dan selective attention. Di mana selective ignorance dan attention ni boleh Google sendiri kalau nak tahu lebih lanjut. Sebenarnya basically dia bermaksud kita pilih bahagian mana yang kita nak bagi attention, bahagian mana yang kita nak kena ignore. Kalau contoh dia datang kat kita, dia cakap-cakap yang toxic tu, kita pilih untuk ignore. So bila kita nak practice benda tu, dia automatic akan block kita punya fikiran daripada benda negatif tu lah. Kalau macam kita benda ni penting, kita pilih untuk bagi attention. So basically kita memang kena jadi select lah. Dia memang kena jadi seorang yang select apa benda yang datang kat kita. Kalau tak, nanti kita yang akan terbeban, betul tak? Okey, lepas tu kalau boleh kita, kalau ada lah siapa sini memang ada seorang tu memang sakit je hati tengok dia, ada tak? Simpan jangan bagi tahu. simpan jangan bagi tahu dulu. Okey, so cuba kita bayangkan kalau ikutlah teknik Prof Dr. Muhayya, dia kata cuba pandang orang yang kita benci tu dengan rasa kesian. Cuba kita pandang contoh nampak macam betul tu. Okey, kalau contoh kita ada seorang ni lah, seorang yang kita rasa macam sakit dia hati bila dia datang kan. Cuba kita duduk, kita bayangkan dia yang sekarang yang dah contoh 20 tahun ke, kita bayangkan dia dalam keadaan dia 5 tahun. Cuba kita bayangkan dia duduk depan kita, dia datang di dalam umur 5 tahun. Lepas tu apa dulu yang buruk yang dia cakap kat kita tu, orang tua masa tu cakap kat dia. Maksudnya awak ni hitam, awak ni pendek, semua orang cakap dekat dia masa dia kecil tu. So mesti kita rasa kesian, betul tak? Dia cakap, oh sebab tu lah dia buat kat aku, sebab dulu dia kena macam tu. So kita timbul rasa kasihan dan kita rasa simpati, dan kita akan ignore je benda yang dia buat kat kita tu. Kita anggap, oh that's your orang kata childhood trauma sekarang kan, childhood wound lah, luka masa kecil. So kita pandang dia dengan rasa kesian macam tu lah. Terima kasih. Jadi lepas tu sebelum kita nak marah ke apa kan, kita pandang orang tu dulu. Kita anggaplah dia sedang melalui kesakitan lama yang dia pun tengah healing juga. Dia pun tersakiti, kita semua tersakiti. Jadi kita jangan menyakiti orang lain macam tu. Terima kasih untuk berkongsiannya Cik Hidayah. Okey, tadi ada Cik Hidayah kata tentang selective ignorance, betul? Saya nak kongsi lah kisah daripada pembacaan saya. Saya pembaca buku fiction lah kan. Saya baca Sherlock Holmes. Ada satu bahagian di mana Dr. Watson marah sangat sebab Sherlock Holmes ni perangai dia macam tak ambil peduli. Kalau istilah-istilah orang sekarang nonchalant macam tu, nonchalant tu. Tapi tak, bagi saya Sherlock Holmes dia ada satu cara berfikir yang sangat unik, di mana dia tidak akan ambil tahu benda yang tidak mendatangkan apa-apa kebaikan ke dia. Jadi macam dalam kepala dia tak ada apa-apa yang tak berkaitan dengan aktiviti harian dia. Dia sangat tapis apa yang perlu masuk dalam kepala dia. Sedangkan surat yang datang ke rumah dia, banyaklah orang hantarkan surat. Kalau siapa tengok Sherlock Holmes, dia tak pernah baca pun, dia biar je kat tepi tu. Dia melainkan macam ada nama penerima atau nama firma yang dia rasa macam okay, dia perlu bagi attention kepada ini. Jadi apa yang saya juga amalkan beberapa perkara. Macam dulu kalau boleh, apa sahaja yang berlaku kita nak bagi reaction, kita nak involve, kita nak apa orang panggil sekarang FOMO. Kita tak nak FOMO, kita nak ada penglibatan. Kita rasa suara kita perlu didengari. Betul. Saya ada isu kita nak komen. Kadang-kadang hal orang lain, kumpulan sebelah yang berharga, tapi kita pula nak bagi, aku rasa kan, terus kita pula nak contribute something for them. Tapi saya dulu, aku pun pernah macam tu kan. Tapi bila seiring dengan kita dah banyak benda nak fikir ni, kita lebih jadi select ni, ya Allah, tenang
tenang sangat. Kadang-kadang bila adalah macam husband saya kan, dia buka Twitter ke apa ke, dia akan kongsi ni, saya macam you go. Kita macam rasa macam tak penting, tak apa. Dia tak memerlukan saya punya attention. Dia di luar bidang penguasaan saya. Jadi kita akan rasa lebih tenang dan kita rasa arah tujuan kita ataupun kehidupan kita ni ada track dia. Kalau tak sebelum ni, semua jalan kita nak masuk. Orang buat ni kita nak masuk, orang buat itu kita nak masuk. Tapi bila kita dah ada selective ignorance ni, bukannya dari segi manusia sahaja kan, perjalanan pun kita lebih fokus. Tak, aku nak, macam you dah tahu lepas you habis belajar, awak dah habis belajar, awak nak ke mana, awak fokus dalam jalan tu. Sebab biasanya lepas habis belajar ni akan ada banyak rintangan. Mak suruh apply lah company A, orang pula apply lah company B. Pasal orang cakap, dia ni belajar lain, kenapa ambil lain, macam-macam. Tapi you stick to benda yang you dah pilih untuk kisah, you abaikan apa yang tak sepatutnya you kisah, awak akan rasa lebih tenang, awak akan nampak jalan tu lebih mudah. Satu antara yang saya boleh tambahkan kepada perkongsian Cikgu Hidayah. Terima kasih. Okey, masuk kepada soalan terakhir ni. Terakhir daripada saya, tapi sekiranya ada soalan daripada pengunjung, hadirin, boleh je nanti kita akan berikan mic. Soalan saya ni mudah je. Okey, semestinya apabila awak berniat, Cikgu Hidayah dah berniat nak keluarkan buku, pasti ada orang panggil target market, audience of your interest. You dah rasa macam ada orang yang perlu baca buku ni. Tapi kita boleh kata orang-orang yang perlu baca ni orang-orang yang healing lah kan. Tapi mesti ada harapan daripada Cik Hidayah macam lepas dia baca buku ni, saya berharap dia akan mungkin boleh kongsikan hari ni. Okey, insyaAllah saya sebenarnya untuk buku ni dia tiada lapisan umur apa-apa. Maksudnya macam start dari remaja dah boleh baca. Sebab siapa yang nak mencari siapa diri kita, pencarian diri lah, untuk mencari kita ni luka kita kat mana, so kita nak rawat macam mana. So lepas baca buku ni, insyaAllah saya harap yang awak pembaca ingat bahawa kita semua ada cerita masing-masing. Semua orang, termasuklah siapa staff ke ataupun makcik yang cleaner ke kan, semuanya ada cerita masing-masing. Sebab tu jangan pandang rendah pada orang lain, sebab mereka pun ada benda yang mereka perlu lalui. Dan ingat juga bahawa kita sentiasa kena teruskan perjalanan mencari ilmu. Sebab tanpa ilmu kita akan duduk dalam kegelapan, dan sampai bila-bila kita akan terus luka dan juga mungkin melukakan orang lain. So kita memang paling tak naklah untuk melukakan orang lain, betul tak? Sebab nanti orang tu akan claim kat kita pula. Nanti kat sana nanti kita pula diklaim untuk dia ni dulu buat aku macam ni. Tapi sebenarnya kita pun terluka. Jadi harapan saya untuk selepas baca buku ni, insyaAllah boleh terus lagi mencari ilmu-ilmu tadabbur Al-Quran yang mana membuatkan kita tahu ibrah daripada ayat-ayat yang pencipta kita sendiri beritahu pada kita. Jadi itulah harapan saya. Semoga selepas membaca ni teruskan cari ilmu dan semoga ada luka-luka yang tersembuh, insyaAllah. Terima kasih, insyaAllah. Okay, kita simpulkanlah perkongsian daripada Cikgu Hidayah pada hari ini. Saya sebagai pendengar, dan saya yakin pendengar juga bersetuju kalau saya katakan sebenarnya healing ini adalah satu proses yang penting, satu proses yang menjadi keperluan semua orang tanpa sedar. Mungkin istilah healing tu millennials, Gen Z gunakan, tapi kalau ikutkan sebenarnya ini adalah proses muhasabah diri. Dan pentingnya untuk kita bermuhasabah atau masuk ke dalam proses healing ini adalah kerana supaya kita yang telah tersakiti ini tidak menyakiti orang lain pula. Kan macam tadi kita rasa macam orang sekeliling kita toxic, kita mulalah rasa we will be unfair in treating people. Bila kita dah mula ada sedikit rasa
macam kau ni kan, Mas Endo, secara tak sedar bila dia datang dekat dengan kita tanpa apa-apa harm, dia tidak berniat untuk menyakiti kita, tapi kita dah start, kau nak apa? Dia jadi macam kau pula menyakiti dia, you pula, awak pula yang menyakiti dia. Jadi proses healing ni penting supaya you rawat you punya luka. Kita rawat luka kita dulu supaya kita tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau siapa yang nak lebih banyak input tentang healing, proses healing, dan sebenarnya buku mengubat luka itu pedih, kalau kita selak sehingga ke halaman belakang, dia tidak hanya berkongsi cerita atau tips semata-mata, ada juga bahagian-bahagian yang memerlukan anda untuk duduk, jawab, merenung, berfikir, berefleksi, dan memang sangat bagus untuk dijadikan macam easy reading. Time tengah-tengah rasa macam banyaknya benda yang tak okey hari ni, buka, selak dan semak. Jadi untuk para pengunjung yang berada dalam Dewan pada hari ini, yang sedang berada di ruangan pameran ataupun yang sedang berada di ruangan perkongsian kita di hadapan pentas hari ini, saya nak maklumkan bahawa buku Mengubat Luka Itu Pedih ditawarkan potongan harga sebanyak 10% di booth K20, booth Sarang Buku Enterprise. Jadi boleh berkunjung ke booth K20 untuk bertemu dengan Cik Huaidaya sendiri yang akan berada sehingga jam 6 petang. Hari ni dah hari terakhir. Mungkin yang ada dekat sini daripada hari Rabu, tak sangka dia buku dia rupanya. Kan? Jadi boleh terus ke booth K20, boleh berbual. Sebagai rakan, saya akui awak duduk 5 minit je dengan Cik Huaidaya, banyak sangat benda yang dia akan kongsikan. Saya paling suka berborak, cuba borak dengan dia, banyak input dan insight yang awak akan dapat, insyaAllah. Jadi hari ni boleh berkunjung ke booth Sarang Buku Enterprise K20, dapatkan potongan harga 10%. Seterusnya berpeluang untuk memenangi hadiah istimewa kerana setiap pembelian melayakkan anda untuk menyertai giveaway ataupun cabutan bertuah. Okey, itu untuk buku Mengubat Luka Itu Pedih. Tapi kalau ke booth K20, sebenarnya ada banyak lagi buku-buku yang menarik untuk anda dapatkan. Ada pre-love novel, mungkin boleh kongsikan apa yang ada? Kita ada pre-love, buku-buku pre-love, dan juga kita ada satu collection of novel yang mana kita panggil Don't Judge a Book by its Cover. Kalau perasan, dia ada, kita tutup cover dia dengan berbalut dengan craft paper, dan juga ada tulis sinopsis, di mana kalau kita baca sinopsis, nanti masa nak baca nanti baru kita tahu cover dan tajuk dia. Dia macam surprise lah dia sendiri. Saya suka, dia macam book blind date tu kan. Awak ambil dia, balik rumah buka macam surprise. Okey, jadi dengan perkongsian daripada Cik Huaidaya tadi, sebelum saya tamatkan sesi kita, mungkin kita buka ruang dan peluang untuk pengunjung atau tetamu untuk bertanya soalan. Okey, ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan? Ada daripada sister. Baru nak bersyukur. Assalamualaikum, hai. Saya nak tanya, throughout your journey to become an author, like this is your first book, so like, ada tak cabaran that you can share yang you rasa a lot of new writers actually experience? Macam tak kisahlah kalau the cabaran when you were writing the book itself atau the process of publishing the book into a book. Sister Amani, right? Okay. Thank you for the question. Kalau bercakap tentang proses publishing, sebab saya ambil masa untuk mula menulis daripada tahun lepas, dan mula publish sebenarnya mula-mula e-book, secara online saja. Tapi alhamdulillah selepas ada rekomendasi daripada pembaca-pembaca e-book, kita decide untuk publish secara fizikal lah. Okay, kalau bercakap tentang proses tu, saya lebih kepada proses menulis tu sendiri,
di mana saya nak pastikan orang faham apa yang saya tulis. Sebab kadang-kadang kita ni cakap untuk diri kita faham, ataupun keluarga kita faham, tapi bila untuk orang luar macam kawan-kawan kita ke macam apa sebenarnya yang nak disampaikan. Jadi itulah sebenarnya kita kena banyakkan rasa orang kata empathy untuk duduk di mata pembaca. Adakah apa yang saya tulis ni menepati ataupun boleh masuk dalam fikiran orang lain, macam tu dah. Terima kasih. Terima kasih. Sister Amani berminat untuk mencuburi bidang penulisan ke? Maybe. Okay, mungkin kita boleh kongsikan daripada pengalaman kita sebagai publishing house kan. Saya boleh jawab, saya merupakan bekas kita pernah bekerja dengan publishing industry dari meja auditor dan editorial dan marketing. Apa yang saya boleh kongsikan, sekiranya anda berminat untuk menjadi seorang penulis dalam industri buku, walaupun kita rasa cerita kita best, adalah baiklah sebagai penulis baru untuk mengetahui kehendak pasaran terlebih dahulu. Seperti mungkin boleh tanya dengan editor, what kind of books yang orang baca sekarang, especially macam fiction. Dulu orang minat satu zaman K-vibes, satu zaman lagi masuk pula healing, kemudian masuk pula sekarang ni macam book cute. Dulu cerita comel-comel, sekarang dah ada mystery, murder mystery semua. Jadi untuk jadi penulis ni kita pernah juga menemu ramah beberapa penulis macam Puan Sabrina, Dr. Atia kan. Before you come up with a book, you kena tahu who's your audience first. So that kadang-kadang kita rasa macam aku shock sendiri kan, aku tulis buku nanti you frust, buku I tak hit, buku I tak mendapat sambutan seperti yang saya harapkan. Jadi macam sekarang ni editorial, kalau di meja PTS media, mereka menerima hantaran manuskrip. Jangan takut, kalau dah ada cerita tu boleh hantarkan manuskrip. Untuk proses seterusnya kita tawakal insyaAllah. Jadi untuk penulis baru, don't let your idea stuck. Tulis, keluarkan. Macam Hidayah cakap tadi, daripada tahun lepas berpunca daripada banyak berfikir saja. Banyak dalam fikiran. Jadi kalau dah ada minat tu, tumpahkan ke atas manuskrip. Keluarkan your ideas. Okay? Alright. Okay. Terima kasih Sister Amani. Seterusnya hadirin dan hadirat dan para pengunjung, dengan berakhirnya sesi soal jawab bersama anda tadi, maka berakhirlah juga sesi kami di atas pentas ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur IIUM 2024 Book Festival kerana memberi ruang dan peluang untuk kita di atas pentas pada hari ini, dan memberi ruang juga untuk rakan-rakan pembaca menerokai ruang pameran dan dapatkan bahan bacaan di satu tempat yang sangat selesa pada hari ini. Dan untuk para pengunjung, teruskan support, teruskan memberi sokongan kepada industri buku. Dan Cik Daya nak tambah? Ada. Okey, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.